Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah. Okay, hari ni perbincangan sikit tentang isu-isu yang dapatlah daripada WhatsApp dan daripada mesej-mesej kawan-kawan lah. Dia orang tanya pasal DCR dengan engine load lah. Mengapa DCR ni boleh menyebabkan knocking lah kalau kita set up tinggi-tinggi kan DCR ni. Macam mana berkaitan dengan DCR ni, tengok video sebelum-sebelum ni. Dan aku ni set up DCR ni rendah daripada orang lain. Orang lain DCR memang tinggi-tinggi. Dan DCR yang aku pakai ni, parameter dia lain. Okay, parameter dia aku pakai yang memang bawah 10. Memang orang kata 8 poin lebih. Kenapa sikit? Ada setengah orang dapat tinggi, ada yang dapat buat cranking pressure tu kan, dapat nilai lain. Okay, itu adalah indikator sahaja. 8.5 yang nilai-nilai kau adalah indikator. Parameter aku menggunakan percentage drop of CL daripada asal kau 12. Kalau kita pakai cam ni, dia ada berapa, drop dia, percentage drop. Jadi benda tu, abaikan benda tu. Just pastikan apa yang formula aku bagi adalah formula yang memang tak ada dalam buku. Kau belajar universiti, diploma pun tak ada, dalam internet pun lain. Tapi yang tu adalah indikator aku yang berpengalaman daripada main motor lah dengan kawan-kawan lagi. Kau buat macam mana, aku dapatkan data daripada dia orang, dah aku kira dapat formula tu lah. Okay, jadi benda tu jangan tanya orang buku, jangan tanya orang-orang tu. Memang kau akan pening. Benda tu adalah formula aku sendiri, tapi korang boleh cuba. Mengapa aku pakai nilai tersebut adalah untuk mengelakkan benda ni lah. Tajuk kita hari ni, DCR versus engine load. Okey, syarat untuk berlaku knocking. Syarat untuk berlaku knocking aku cerita dulu kan. Ni soalan-soalan ni nanti kita akan jawab. DCR tinggi, kita setting macam mana korang setting tinggi daripada aku tunjuk tu kan. Sepatutnya cam macam ni pakai CR 12, tapi kau pakai CR 14. Tapi tak knocking pun bang, okey je bang. Okey, ada jawapan dia. Memang betul. Sebab tu ada orang cakap pakai je CR apa asalkan tak knocking. Pernah dengar ayat tu kan? Betul. Mengapa tak knocking, dan itu cerita. Lepas tu rank kosong je. Tapi sebelum dapat cut off tu dah knocking. Baru knocking. Baru cut off. Sebelum masa rank kosong pun ada dah knocking sikit-sikit sebelum sampai kat maksimum RPM. Mengapa? Yang tu teruk sangat tu. Okey. Macam mana nak elak knocking bagi enjin yang set up high DCR, yang dia set up macam ni, nak elak knocking, dia tak knocking pun bang, CR tinggi pun. Mengapa? Ada cara dia lah. Okey. Yang keempat, kita jawab mengapa motor modi ni, yang motor CR tinggi-tinggi apa semua ni, tidak boleh ataupun tidak digalakkan untuk towing motor orang lain. Dia kan motor jam, lepas tu kita towing. Tak elak sangat. Jangan amalkan sangat. Mengapa tak boleh towing motor orang lain? Tapi kalau motor car standard boleh lah towing orang. Mengapa? Dia berkaitan dengan ni semua, DCR engine load semua. Okay, so syarat untuk knocking ya. Syarat untuk engine tu knocking, knocking. Yang pertama, DCR untuk nilai aku mencapai 11 ataupun 12 lah. Untuk nilai DCR. Macam aku set up 8.2 DCR untuk RPM starting idling. Sebab bila sampai kat dalam graf tu, graf dyno tu, dia ada satu graf tu, tengok torque dia ada naik, lepas tu torque maksimum kan, lepas tu dia landai kan. Kat torque maksimum ni akan berlaku knocking kat situ. Kalau aku start 8.2 DCR, kat sini akan jadi 11.8 macam tu untuk formula aku. Bawah 12. Selagi bawah 12 lagi tak knocking. Keadaan ni full throttle tau. Kalau setakat kapulah separuh throttle, memang takkan knocking sampai bila lah. Kalau setakat cipu batu pula sikit ni, full throttle. Starting daripada RPM 2000 tu, terus pula habis. Terus pula habis. Full throttle terus. Kau tunggu, tengok. Knocking. Kalau kat dyno dah knocking, tuner dyno akan rendahkan load, yang akan ringankan. Dyno ringan akan ringankan dyno, sebab dia beratkan dyno. Ibarat gini, knocking ni pernah berlaku kalau korang perasan, masa korang naik bukit, kau pakai gear 4. Motor ESP gear 4, kau naik bukit, lupa nak drop gear, knocking. Macam mana nak knocking? Turunkan gear, pakai gear 3 tak knocking lah. Gitu. Kurangkan load lah tu. Kau pakai gear 4 berat, betul tak? Gear 3 ringan. Tuner pun macam tu juga. Masa kat dyno, kau knocking, dia akan beritahu nanti last sekali, bang, CR bang tinggi sangat, rendahkan sikit bang. Ada knocking sikit tadi, tapi dapatlah result tu cantik. Sebab apa? Dia rendahkan, dia ringankan dyno dia. Dapat result. So knocking kat sini sebab load dia dah tinggi, jadi dia ringankan dyno. Okey, lepas knocking tu. Sebab biasanya memang gitu, hantar motor yang CR tinggi, memang knocking dia akan rendahkan load, bagi dia ringan. Ni macam korang rank kosong lah. Rank kosong tak ada knocking pun bang. Memang lah, tak ada load, tak ada beban, enjin tak ada gear, tak ada masuk apa, tak ada beban. So syarat dia adalah masa kat peak torque ni, torque paling tinggi, torque bukan horsepower, torque paling tinggi. Sebab horsepower akan silang kita, horsepower naik lagi kan. Horsepower 30, torque maksimum 18. Kat torque maksimum 18 ni, udara paling banyak ni
Dan load paling tinggi masa tu, maximum load. Kalau contoh maximum load untuk sebuah motor, contoh 150 kilo. 150 kilo. Kau bawa berapa bonceng orang 150 kilo, kau masuk gear 4 keperah habis. Naik kan. Knocking kat situ. Biasa knocking kalau motor-motor modi kat 8,000. Dia bergantung kat mana maksimum torque kau orang berada. Ada kat 6,000, kau tunggu kat 6,000 tu. Full throttle tau. Full throttle apa yang naik sikit-sikit bagi beban. Gear 4 naik bukit pun tak apa. Kau tengok ada knocking tak? Nak tahu motor kau tu disiap cantik ke tak? Kau masuk gear paling berat, kau naik bukit. Tapi pastikan gear tu mampu pergi ke menjerit lah. Jangan pakai gear 4 mengerang kat situ je tak. Dia nak berjerit lepas sehingga sampai dekat puncak RPM. Kau orang boleh pakai kat jalan lurus, gear 4 kau pula habis full throttle tu. Kalau ada masalah knocking tersedut-sedut tu, masalah carburetor kau orang. Kau kena set upkan dulu. Bila kau masuk gear 4 tu, starting gear 4 pulas, kau tunggu dia naik sendiri speed tu. Full throttle tau. Tu memang kiok. Lepas tu kau tambah beban kalau macam ringan lagi dah. Tambah beban lagi. Maksud tambah beban kan dia cari tempat kawasan yang ada berbukit sikit. Nak tahu knocking tu ada tak. Maksudnya okey, tak, motor aku tak knocking kat jalan landai. Cuba naik bagi beban lagi. Bagi beban ni maksudnya bagi berat lagi lah. Cari bukit kawasan yang curam. Okey, sampai je. Cukup je syarat dia. Maximum load, maximum intake. Ni intake maksimum kat sini. Mengapa sini kita full throttle, rasa intake tak penuh bang. Seperti aku cakap, kalau IVC besar dia bocor. Sini bocor, ketat. Kat ketat ni dia siap paling tinggi. Mungkin 11, mungkin 12, mungkin 13. Itu akan boleh knocking. Tapi kalau tak ada beban, tak ada beban ringan, dyno ringan, ataupun turun bukit ke, kalau test motor kau turun bukit memang tak ada knocking confirm tak knocking. Knocking syarat dia disiap maksimum, mencapai tahap maksimum di apa yang tertentu tu, dalam keadaan full throttle dan beban paling tinggi, maximum load, barulah knocking. Okay, so boleh dengan itu boleh menjawab soalan yang atas tadi. Persoalan-persoalan, mengapa bang saya buat tinggi pun tak knocking pun bang? Ya betul, buat je. Sebab tu aku tak marah kalau ada bang boleh tak pakai ni je, pakai lebih kan. Aku tak marah pun, pakai je. Mungkin motor dia ringan, malah nak tanya detail. Rim kau pakai tayar saya berapa? Rim elok confirm susah nak knocking. Sebab ringan je. Kalau tak ada beban, tak capai beban yang tinggi, kau boleh pakai DCR tinggi-tinggi apa 8.5, 8.8 untuk formula aku. Sebab motor ringan, kau bonceng, kau buat macam tu, kau pulah habis. Sudden, orang panggil sudden load. Load yang tiba-tiba. Sudden load. Sudden load ni berlaku contoh kau bawa motor bawa satu full throttle gear maximum ada orang emergency brake depan. Kau pun daripada 150 km sejam kau brake sampai 20 km sejam, lupa nak drop gear, pulah balik. Sudden load. Knocking lah. Sebab lupa dia drop gear, knocking tu. Untuk elak sudden load tu, kau boleh pulah full throttle anytime pakai formula aku tadi. Formula aku memang khas untuk yang jenis full throttle terus. Jenis tak tunggu masa lah. Starting tu kat traffic light terus pulah full throttle. Jenis macam tu memang kena setting macam aku punya. Confirm tak ada naik bukit pun tak apa. Naik bukit dia mengerang. Tak ada siapa yang menjerit, tak ada knocking sepanjang tu. Load macam mana pun dia akan dia tak pergi je. Kalau yang tu pergi kakak knocking buat apa kalau pergi? Ni je macam cut off ni, cantik, tak ada knocking, tak ada apa. Enjin pun selamat. Motor standard semua setting gitu. Boleh betul, motor ES standard, motor LC standard kilang. Naik bukit pakai gear 4, confirm tak ada knocking pun. Sebab DCR dia dah setting dah untuk full throttle high load. Boleh tunda orang, boleh buat beban dia macam cut off sendiri dah. Tak pergi dah motor kan? Motor kau pergi. Buat apa pergi? Knocking. Kan? Sebab tinggi sangat. Okay, so soalan pertama tadi kita jawab dulu. Bang, DCR saya tinggi bang. DCR saya setting formula bang tu, tapi saya pakai lebih bang. Okey je bang, tak knocking. Sebab load kan tak capai load yang maksimum lah. Maksudnya motor kau kekal lah, boleh pakai tu. Maksudnya motor kau ringan, mungkin CC kau besar. Cara nak kurangkan je load dia, siap CC tu, engine CC, capacity engine 100 CC. Load dia maksimum berapa kilo adalah. Kalau kan tak nak rendahkan DCR dia tak sampai, kan tak knocking besarkan CC lah. Besarkan CC. Sebab tu enjin yang CC besar tu dia boleh pakai DCR yang tinggi-tinggi. Sebab bila CC besar, enjin duk jadi kurang. Ibaratnya gini, enjin bas masuk kat kancil. Kalau tak kancil tu 2 ekor gajah ke, kancil enjin kita kecil-kecil tu kau padat kan dengan beras ke apa semua, takkan knocking enjin tu. Sebab enjin bas dia pakai, enjin tu kuat, enjin tu CC besar, confirm tak knocking lah. Tapi enjin kancil masuk kat Mercedes, BMW yang berat-berat tu, kau tekan, apa tu buat pula CR tinggi, memang knocking lah. Sebab beban engine load.
Enjin load. Okay, enjin yang tengah ada beban tu. Sebab tu enjin modi-modi ni tak boleh nak bonceng orang berat-berat. Masa boleh bonceng tapi kena pakai gear ringan, bawa slow. Tak boleh pula habis. Ada orang pemain cakap, kau jangan pula habis kalau bawa orang. Kau jangan pula habis kalau naik bukit. Kau jangan pula habis. Ingat pemain cakap macam tu. Jangan pula habis. Ayat jangan pula habis tu pemain-pemain lama biasa pakai untuk budak-budak. Kau jangan pula habis kalau lawan angin ke. Kau jangan pula habis. Kau pula lu sikit baru dia minta baru kau bagi. Kau pula habis knocking lah. Sebab dia buat siap tinggi. Budak nak top speed gila-gila, siap tinggi lah. Dia siap apa tinggi. So RAM kosong knocking lah. Tu siap memang tinggi lah. Tak ada beban. Dia beban kat puncak tu kan. Dyno kan. Top paling tinggi tu. Graf dyno tu. Top paling tinggi tu dah ketat lah. Tak ada beban tu. Terlalu tinggi sangat. Knocking lah. Tu knocking tu tak ada beban. Load pun tak letak lagi. Dah knocking dah. Tu RAM kosong pun dah dia tak sempat nak masuk. Dia knocking lah terlalu ketat. Nak start pun susah. Jarang dapat ni. Tapi kalau dapat yang ni RAM kosong pun dah knocking. Macam dia terantuk tu. Tu teruk sangat CR kau. Memang biasa berlaku kat two stroke. Two stroke dia potong banyak sangat. Lepas tu exhaust sempit. Exhaust chamber kecil. Chamber standard. Dia paras blok untuk two stroke tu. Yang dia knocking. Macam ada orang ketuk-ketuk dalam tu. Tapi tak ada pun kesan ketuk. Tapi memang knocking lah. Dia ketat gitu je. Masuk dia ketat. Bila dah lah udara paling banyak masuk. Lepas tu ketat pula. Piston nak gerak dulu. Nak tarik beban tu. Jadi ketat lah kat ruang combustion tu. Jadi knocking lah. Melebihi. Macam mana nak elak tu dah. Macam aku cakap lah. Pakai minyak yang octane tinggi. Octane ni kalau kat Malaysia ni pakai RON lah. RON 97. Octane dia lagi tinggi daripada RON 95. Nilai octane tu variable sebenarnya. Jangan ingat 97. 97 kadang-kadang kat tempat lain pakai RON 100. Sebenarnya 97 kita. Kadang-kadang lah. Sebab nilai dia tu lain-lain. Tapi semakin tinggi kat Malaysia ni RON 95, octane dia rendah sikit daripada 97. Tinggi kat octane, nilai octane. Belajar sikit kat internet octane tu apa. Memang tak ada jumpa. Tapi kena belajar lah sikit-sikit pasal tu. Tapi aku tahu rakyat Malaysia ni dia banyak praktikal tu lah. Kalau Mak Saleh condemn ke crankshaft ni is not good bla 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 tak lagi balance apa semua. Tak. Sebab kita ni jangan layan lah orang-orang buku ni. Geng-geng buku geng-geng universiti daripada luar apa semua ada. Kalau aku tengok kat YouTube kena komen daripada luar. Semua benda yang kita modi dia kata bahaya. Tak boleh ni. Padahal dia motor pun tak ada. Condemn dia pakai buku je. Baca buku. Apa baca buku? Orang yang baca buku dah graduate 3 tahun you ke diploma belum tentu pegang EX5. Bagi dia EX5 sebiji belum tentu je boleh modi. Budak-budak 16 tahun boleh modi. Walaupun pernah kali pertama tu pecah enjin apa semua, tapi dia boleh modi, dia boleh buat laju. Kita yang ni yang tak apalah, aku belajar tinggi-tinggi beli motor besar je. Gitu setakat. Tapi dibandingkan dia budak 16 tahun yang kata 16 tahun cari kerja apa semua tu kan, beli motor sendiri apa semua, modi-modi, dia ilmu dia tinggi. Walaupun ilmu dia susah nak terang sebab formula dia kan, dia tak pakai formula buku, dia pakai formula dia. Aku pakai cam ni bla bla bla, laju. Nak laju kau pakai ni kan, nampak? Dia tak adalah buku ni tu. Carilah buku. Macam mana nak lajukan motor EX5? Buku. Tak ada. Mana ada buku? Jadi tanya orang lah. Sama ada orang nak cerita ke tak, tu je. Kedekut ke tak. Macam aku cerita. Okay. Lepas tu macam mana nak elak knocking bagi enjin setup high DCR? Rendahkan beban dia. Jangan pula habis. Jangan pula habis satu. Supaya intake dia tak banyak. Intake dia slow-slow naik. Lepas tu ringankan beban pakai tayar kecil. Geng-geng ni apa nama Waizuku kan pakai tayar kecil. Tujuan ni lah untuk elakkan diesel sebab dia tinggi. Memang aku jumpa geng-geng dia orang memang dia kata tinggi boh pakai. Gini-gini. Tapi tak apalah kata kecil. Boleh ke bang? Tak apa kata kecil. Tak ada masalah aku kata. Sebab dia engine loop tak sapa. Tapi jangan bawa orang. Bawa orang kawal bawa slow ke apa. Kalau bawa orang pernah knocking tu naik bukit bawa orang knocking. Drop gear lah. Okey lah. Tu lah knocking kat mana? API tinggi. Tinggi juga kat 8,000 knocking. API yang 8,000 sebab dia pakai. Memang kalau korang dyno dapat top maksimum dekat 8,000 API, memang knocking kawasan tu lah berlaku. Kakak knocking sebab beban tinggi. Kena ringankan beban, sama ada jangan bonceng orang, pakai sprocket lebih ringan, ataupun control throttle lah. Jangan full throttle lah. Kurangkan throttle lah. Control throttle. Jangan bagi beban. Sebab korang dah tahu setup korang dia ada high DC out. High C out tinggi. Patutnya cam IVC 50 pakai CR 12 gitu lah. Kalau pakai 14. Boleh je, jangan bagi beban tinggi lah. Ni misconception. Jangan ingat DC aku setting ni rendah sangat ni aku pakai okey je. Betul boleh pakai selagi mana tak knocking. Macam mana elak knocking? Itulah, jangan capai maksimum dua syarat tadi. DCR paling tinggi berlaku,
full throttle, DCR paling tinggi dan beban paling tinggi. Kalau DCR tinggi pun kalau tak ada beban, rem kosong, tak knocking enjin. Bila masuk gear, masuk ni bawa orang naik bukit semua tu, risiko kat situ. Kalau kau full throttle. Sebab tu kena kontrol. Ramai orang tahu benda ni sebenarnya, tapi tak ada nak cerita kan. Dia knocking sikit betul lah knocking sikit, tapi kalau dalam sistem VVTi untuk dia boleh alter, sistem komputer akan alter. IVC boleh gerak kan, VVTi kan cam bergerak. Cam dia gerak, variable file timing. Untuk VVTi 1 yang jenis 1 dia kontrol intake saja. 2 VVTi dia kontrol exhaust sekali. Dan dengan sistem VVTi juga, dalam mana-mana sistem enjin dia ada sistem yang ada knocking sensor. Knocking sensor bila knocking dia akan delay dua benda. Untuk VVTi dia delay cam intake untuk besarkan IVC DCR rendah, dengan juga ignition timing. Ignition timing dia delay. Dia tak ignition awal lah, dia delay ignition tu. Plus minus tak silap aku, kalau korang tengok kat bawah bonet enjin VVTi, tak salah Corolla ke Toyota Avanza ke, dia akan tulis kat situ ignition timing 6 plus minus benda berapa, 6 degree plus minus 3. Maksudnya dia akan delay tambah paling tinggi 9 degree advance, paling delay 3 degree. Dia delay 3 degree tu lah. Ada plus minus dia memang ignition timing dia gerak-gerak. Macam kita pula ada sistem tu automatic, iaitu CDI akan delay lah. Tapi CDI ni bukan automatic, dia memang dia gitu, dia kekal, dia fit lah. Ada kan orang pulas kan CDI tu, CDI adjustable 1, 2, 3 untuk ignition timing. Delay ke cepat, kalau delay dia akan jadi gagah, ringan delay, tapi top speed tak ada. Tapi kalau kita advance, kat bawah akan jadi macam timing kuda, advance sangat tu. Kurangkan sikit, stabil. Kurangkan lagi, sebiji-sebiji, cantik, tu cantik lah tu. Kalau CDI nya bagus, timing rendah, dia akan sebiji-sebiji. Bila kau rem, menjerit. Tu bagus timing. Macam aku pakai, tak silap CDI yang macam tu ada Racing B alloy. Dia control ignition timing. Jadi risiko knocking tu kat situ dah boleh control lah situ. CDI pun membantu juga lah. Siapa yang pandai set up CDI tu, boleh bagi kat dia orang. Okey, lepas tu mengapa motor modi tak boleh, tak digalakkan untuk towing, tunda motor orang kan, jam dekat highway LPT ke mana jam. Kau pun towing. Boleh nak towing, kalau towing ramai sikit, kurangkan beban motor kau tu. Motor kau modi tak boleh nak rem tinggi sangat, bawa slow boleh lah. Tapi selagi mana tak knocking, jangan beban sangat. Sebab walaupun tak knocking, tapi enjin dah beban, jadi panas situ tau. Tapi tak knocking pak, saya tunda orang. Ya memang. Tapi tak digalakkan sebab takkanlah kamu nak tunggu knocking baru, tak boleh knocking. Jangan. Sebab kita tahu dah motor kita knocking, DCR terlalu tinggi, berhati-hati bawa, jangan full throttle, gear kena ringan. Macam tu lah. Jadi nampak DCR engine lock semua ni, korang kena kontrol. Rider tu kena tahu kat mana dia knocking, bila dia knocking. Beban tinggi sangat, DCR full throttle. Kalau selagi aku tak full throttle, half throttle, walaupun naik bukit pun takkan knocking. Tu betul lah tu. Pandai tu maksudnya kontrol. Sebab dia dah tahu dia buat DCR tinggi, dia sebab dia orang nak top speed tinggi kan, CR tinggi apa semua kan, nak semua. Tapi tangan kena, sebab tu motor macam tu tak boleh bagi orang sembarangan. Motor-motor modi ni hanya orang yang tu. Tapi kalau orang dulu-dulu memang pakai formula yang kau pakai. Sebab dia tahu budak-budak ni main pulas je kan. Pulas full throttle, suka lock throttle. Bila suka lock throttle, salah satu cara dia nak tahu nak pakai apa, kereta kecil. Sebab tu pemain kita kan, bang saya nak beli kereta 28, dia pun marah, pakai 26 je. Sebab dia tahu kita ni jenis full throttle. Kereta kena kecil untuk elakkan intake banyak masuk. Macam tadi lah, kalau kereta besar kan, pulas separuh tak knocking lah. Pulas habis naik bukit memang knocking lah. Sebab tu pulas habis, pulas separuh tu menunjukkan intake yang masuk. Untuk elakkan intake drastik sangat, masuk cepat sangat, pakai kereta kecil. Kereta standard pulas habis, ES5 standard pulas habis memang tak knocking pun. Kereta dia kecil, 18 lubang dia tu. Pulas habis pun lama. Tapi kalau kereta petak, kalau pulas habis cari naas. Dah lah. Enjin saya 56 standard modi pakai 28, risiko tu ada lah. Tapi aku seperti yang kata tak nak ada risiko tu, tak nak setting kat kereta susah-susah. DCR tadi dah, masa setting enjin tu dah set up DCR yang selamat dah. DCR selamat selagi. Okay, aku kongsi lagi sekali lah. Okay, ni formula DCR ni. Okay, untuk IVC IVC ni CR. Kita buka ICR dulu. 10, 11, 12, 13. 4 ni je. Ada apa lagi? 35, 45, 55, 65. Masuk range ni, kau pulas throttle banyak pun, kau letak beban tinggi-tinggi pun, InsyaAllah tak knocking engine kau. Boleh pulas habis. Boleh happy throttle lagi. Kan naik bukit. Orang lain duduk lagi lah. Dia
Pula habis. Pula habis, tak ada knocking. InsyaAllah tak ada knocking pun. Jimat minyak tak jimat minyak, tu saya tak carburetor. Okey, dia siap jangan rendah sangat. Dia siap rendah sangat lemah lah. Tak, dia minyak jimat tak jimat bergantung penggunaan. Setup korang lah. Penggunaan setup. Sebenarnya minyak ni jimat je, tak ada masalah. Cuma setup korang je. Minyak ni sebenarnya dia bergantung. Sebab ada setengah bila low RPM, bila overlap tinggi sangat, minyak kena lebih tau. Kalau enjin tak hidup. Sebab dia exhaust dilution. Exhaust kan besar overlap dia. Bila low RPM dia masuk balik. Exhaust ni tak keluar masuk, dia bocor situ. Exhaust bercampur dengan intake. Exhaust bercampur dengan intake. Low RPM. Bila high RPM, exhaust keluar. Exhaust sempat keluar. Intake masuk. Baru cantik. Masa tu CR kena baru cantik balik. Awal-awal di CR memang minyak kena bagi lebih. Pasal aku 11 lah idling. Minyak. Dia FU ratio 11. Memang tinggi lah. Agak tinggi bagi orang lain. Normal tu. Tapi biasa kalau idling jangan tak tinggi pun. Biasa 14. Bawa cair sikit. 12 paling tip-top kan. 11, 12 ke bawah tu kira pekat lah. 12 ke atas kira cair. Macam tu lah. 14, 16 pun hidup lagi motor. 16 hidup lagi. 17 tu biasanya untuk 17 nilai 17 dalam dyno. 17 tu masih engine braking. Yang tu minyak tak ada. Itu merah. Dia kering. Pom. Tu kering sangat tu. Kalau meletup pom meletup tu. Bagi sikit minyak masa engine braking. Kurang sikit meletup tu aku. Biasanya untuk carburetor setting paling jet besar sikit. Pusingan tu. Pusingan dia 1.5 ke atas, 1.5 hingga 2.5 duduk dua pusingan ke. Tu paling jet besar tu memang confirm tak meletup. Senang. Orang lain pom meletup kan. Kalau setting paling jet besar takkan meletup lah. Sebab minyak dia sempat meletup dalam combustion chamber. Dia kalau tak meletup kat combustion chamber, low pressure, dia akan kumpul kat exhaust. Tunggu angin cukup. Initial exhaust panas angin banyak masuk. Exhaust akan makin panas oksigen masuk. Oxygen sensor angin banyak berkumpul dengan exhaust, minyak pula tak terbakar. Orang kata misfire meletup dalam exhaust. Tu sedap dengar pom. Skuter selalu kena tu. Skuter memang meletup skuter. Aku tak tahu skuter ni susah nak set up lah. Okey, apa-apa itu saja. Nampak DCR jangan orang kata tak fit sangat pada formula aku tu. Cuma formula aku selamat untuk orang yang full throttle naik bukit beban tinggi, bawa mak, bawa ayah pergi pasar tarik naik bukit pun tak drop gear kan. Selamat. Ini selamat. Walaupun sebab tu untuk yang selamat biasanya aku tak set up untuk aku CR tinggi-tinggi lah. Untuk set up CR ni aku ambil IVC bawah 50, 55 ke bawah. IVC dia 55 degree ke bawah. Biasa aku ambil 48 ni CR aku pakai 11, 10 je, 10.5 je. CR aku memang bawah 12. CR aku bawah 12. Kalau 12 ni memang aku pakai cam 58 macam tu. 58, cam 55, 56 pun ada. IVC lah, VAF, bukan cam saja. Bila kau die-cam dapat 56 ni boleh pakai 12. Tapi aku still pakai rendah, pakai 11 sebab aku nak selamatkan lagi full throttle high load. Nak selamatkan lagi. Sebab kalau kita modi kat orang tua ni main pulas je. Mana pandai geduk pergi dia. Dua pergi surau. Gear 3 naik bukit. Tapi kita dah lama kadang-kadang nak laju sikit motor dia. Gitu lah. Cik pakai set 53. Saya bagi cam gini lah. Gini. Bunyi bising sikit kata. Gitulah. Buat setup. Setup suka-suka gitu. Nak selamat. So pemain-pemain pakai yang ni lah selamat. Carburetor jangan besar-besar. Bagi carburetor Wave 125 cukup lah. Wave 125 tu kecil lagi bagi aku. Lain dia pakai NSR. Kawan beli dah NSR. Pasang habis. Sudah. Jadi kerja dah tu. Tapi jangan pula habis aku pesan gitu. Jangan pula habis. Pula sikit-sikit. Minta baru bagi. Okey, gitulah. Tapi kalau dia bagi juga memang aku buat DCR rendah gila. Sepatutnya kalau cam aku 48 kan. Cam 48 CR 10 sebelah. Aku pakai 9.7 CR dia. Tapi gagah. Jangan kata 97 siang pakcik tu rendah. Tak, laju. Boleh setakat 100 GPS tegak tu boleh dapat. 100 GPS tegak, 110 GPS tegak, 53 standard modi boleh je. Tapi kena cam ni apa berapa? Kau orang pakai cam 58 tu apa pasal? 97 lah tapi lemah je. Cam 52 cam besar. Cam tinggi-tinggi buat apa? 97 ni syarat dia ada lah. Kena tengok kena cam pula. Jangan ikut dia buat 97 lah siap. Cam apa? Entah cam apa macam aku je. Pakai lemah. Walau cam dia tinggi. Saya silap 9.5 aku buat cam standard. Tapi aku korek banyak kerja lah. Korek nak dapat 9.5 ke bawah 9.4 siap. Spek 53 aku buat CR 9.4 sebab nak pakai cam standard. Memang ramai orang tu suka.
Oh sedap motor. Pakai poket kecil ya. Oh pakai poket kecil. Spek 53. Oh tak ngerang je. Sedap. Pakai siap ni. Tapi tak ada masa nak buat sekarang. Kalau orang minta aku memang tak buat. Nak korek tu satu hal apa. Nak korek gasket kena pakai gasket copper tebal sikit. Siap nak dapat siap ni. Sebab bila kita naik spek 53 head standard memang 10. Memang 10 dapat. 10 point berapa tau. Memang 10 lebih dapat. Memang 10 lebih. Ada kata 9.7 bang. Tapi aku nak drop lagi. Kalau boleh nak dapat 9 standard siap 9.1. Baru matching dengan cam dia. Gitu je. Tapi kena korek banyak. Korek buka kawah lah ni. Tapi terlebih drop pula. Macam mana pakai cam standard. Oh sedap orang tu pakai. Sprocket asal berapa? 1436 tau. 1436. Aku pakai 1533. Okey je. Baik. Hidup lagi apa? Okey je. Untuk saya ada boleh pakai rendah lagi. 1530 boleh pakai. Tapi orang kata tak senang tarik lah. Kalau nak gendong-gendong tak sedap lah. Tapi yang ni boleh pakai. Itu saja perbincangan kita hari ni. Siap jangan bimbang. Selagi mana kau pakai tinggi. Sebab kita tahu ada yang message saya. Bang saya pakai lebih kan bang. Tak apa. Knocking tak? Kata. Setakat ni tak ada. Knocking tu macam mana naik bukit tu? Oh pernah lah. Dia kata tapi bukan motor ni. Motor lain kata. Okey. Macam tu lah. Naik bukit tu kan ada bunyi kata-kata. Tapi ada setengah tu bukan bunyi tu. Bunyi lengan pisting. Bearing dah rosak apa semua. Tapi bunyi dia lebih kurang macam tu lah knocking tu. Lagi tak knocking pakai je. Tak ada masalah. Okey. Gitu je saya cakap. Kalau lebih pada apa yang saya kongsi ni. Saya patutnya kawan ni kena set up macam ni sebelah. Kawan set up 12 apa pakai je. 14 pun tak apa. Selagi tak knocking beban tu. Lagi kawan tak sampai beban engine load maksimum dengan DCI maksimum. Dua ni bertembung yang knocking lah. Bertembung je beban tinggi. DCI paling tinggi iaitu full throttle dekat RPM 8000 ataupun bergantung pada setup cam lah. Kalau cam rendah 6000 dah maksimum torque. Dah knocking kan 6000. Ada yang tu 8000 knocking. Ada yang tu 7,000 baru knocking. Lain-lain. Kalau yang cam standard lagi 4,000 5,000 knocking lah. Baru naik bukit knocking lah cam standard. Cam standard sebab dia degree rendah. Memang dia berlaku kat bawah lagi RPM. Knocking tu. Jadi tak ada masalah. So far okey je nak pakai yang CR tinggi-tinggi. Enjin dah suku dah CC 200 lebih. Memang susah nak knocking sebab CC dia dah besar. Jadi enjin load dia lagi tinggi. Enjin load dia tu kalau CC 100 kilo tu kira berat lah. Betul tak? Enjin 100 cc bawa 100 kilo tu kira berat lah. Orang bergendong orang. Tapi kalau dah 200 cc bawa 1 kilo, bawa 2 orang 3 orang bonceng 3 orang pun tak ada beban lagi. Sebab enjin dah 250 cc 230 cc. Cc dah besar. Jadi risiko untuk knocking tu tak ada lah kalau cc dah besar sangat dengan enjin tu. Asal enjin 150 cc Y suku apa semua kan. Dah kawan harga sampai 230 cc. Kawan CR besar pun apa semua, insyaAllah risiko knocking tak ada sebab enjin dah besar. Jadi enjin load dia tu dia boleh naikkan lagi dia punya kapasiti beban yang boleh ditarik. Jadi nampak kat situ. Sisi besar boleh ada. Tapi nak selamat macam aku cakap tadi, pakai yang rendah-rendah sikit. Jangan tinggi sangat. 12 boleh je. Kan. Ikut je. Patutnya boleh pakai 13. Kau pakai pakai 12 kau pakai 13. Jangan tinggi sangat. Kau pakai 14 risiko lagi tinggi. Pakai 13 tu okey. Selagi tidak knocking. Knocking tu macam aku tadi. Full throttle kau tunggu. Knocking. Masa ada beban lah. Kalau setakat jalan straight, landai turun bukit, tak ada masalah. Kau pakai gear 4 turun bukit pun tak ada masalah. Ni naik bukit, kau pakai gear 4, kau tunggu sampai dia kawasan knocking. Kalau tak sampai RPM tu macam dia mengerang kat 5,000, tak pergi 6,000 sebab berat sangat, drop sikit gear, start dengan gear 3 pula, start balik dari bawah. 5,000 knocking tadi tu. Macam itu lah. Maksudnya DCI kau orang memang tinggi tu kau orang set up untuk enjin tersebut. Biasa enjin kecil-kecil biasa senang nak knocking ni. Enjin yang CR besar tak ada masalah, dia lancar. Bagi beban pun lancar. Biasa knocking kat dyno tu memang teruk lah. Biasanya CR terlalu tinggi. Dyno kan dia ada load dia dah. Setiap tempat dyno tu dia ada dah setting load dia. Dyno aku setting berat tau. Dyno aku setting ringan. Dyno aku setting gini. Dia boleh tukar benda tu. Kau boleh tanya orang yang ada dyno, Syah Kaiser apa semua, dia tahu. Setup dyno tu boleh ringan berat. Macam kau nak setting motor kau naik bukit ke turun bukit? Turun bukit memang macam speed naik lah. Tinggi speed. HP kita setup berat, setup ringan. Sebab nak tahu knocking tu kat mana. Itu je lah. Tapi biasanya dia ada dah motor setiap tempat dyno dia ada setup dah. Dia calibrate sama dengan tempat dyno lain supaya orang tak bergaduh lah. Setup dyno sama. Okey. Jadi dia orang kalau ada knocking juga, orang tu nak juga result dia rendahkan load lah, ringan sikit dyno tu. Sebab kalau bagi berat engine knocking. Gitu je. Tapi dia akan pesan rendah sikit CR tu, nampak ada knocking lagi sikit. Okay, gitu je lah. So dyno aku tahu. Itu saja untuk hari ni Okay. So menjawablah soalan-soalan tu. Tak perlu pun nak ikut formula aku betul-betul. Selagi tak knocking boleh pakai, tak ada masalah. Okay. Ia ikut beban tu je. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.